اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 55, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 55, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Karamah bagi aulia. Karamah bagi aulia. Dan wajib kita i'tiqad. Dan wajib kita i'tiqadkan ada karamah bagi aulia. Ada karamah bagi aulia. Di wak kurungan tu keramat. Tu keramat. Itu dalam kurungan. Pada ketika hidupnya. Pada ketika hidupnya. Hidup aulia. Dan kemudian daripadanya. Kemudian daripada. Dan kemudian daripada matinya, kemudian daripada mati aulia pada masa hidup, dan kemudian daripada matinya, kemudian daripada mati aulia, yaitu karamah, yaitu karamah, perkara yang menyalahi adah juga. Perkara yang menyalahi adah juga. Juga tu sebagaimana perkara yang mencari adah yang berlaku kepada para anbiya. Sebagaimana perkara yang mencari adah yang berlaku kepada para anbiya hak terdahulunya, hak dipanggil mukjizat. Jadi mukjizat, perkara yang mencari adah. Karamah pun perkara yang mencari adah juga. Ni kadang-kadang dalam kitab ni sebut pulak ni. Dia Arabnya aidan. Bahasa Arab aidan. Terjemahan kita kalau juga lain, kalau pula lain. Arab sebut aidan, kita terjemah dengan juga, kita terjemah dengan pula. Dua-dua terjemahan tu lain makna. Lain, kita pun nampak tahu lain dia. Lain macam mana? Contoh, mari juga dengan
mari pula. Sama. Mari juga dengan mari pula ni sama. Sama. Oh, lain sangatlah. Bukan lain. Lain sangat. Mari juga dengan mana apa? Serupa dengan orang lain mari, kamu mari juga. Tapi dua orang yang mari. Mari pula. Lain sangat-sangat tu. Mari pula seorang je mari tapi berulang. Mari juga. Oh, mari juga. Mana pun mari juga. Makna orang lain mari, dia mari juga. Maknanya sama pada pihak mari. Kalau kata mari pula, maknanya tadi mari dah. Lepas tu mari pula. Ni panggil apa ni? Berulang. Tapi pihak marinya seorang. Tu kata juga pula ni lain sangat makna. Di sini dia kata juga, senanglah. Sebab terkadang lagi tak Jawi ni maksudnya juga tapi diterjemah dengan pula. Maksudnya juga tapi bahasa Melayu lama. Pula, kalau kita ngaji kok pula, yakni juga. Dia bukan juga dia. Tak ada K, tak ada. No, kita nak sebut payah. Sini jing waw ge. J-U G-A tau. Juga. Juga tau. Kita tak jadi juga. Lepas tu pula P-waw-lam. P-U-L-A. Pula tak jadi kita. Pulau. Baru sedap cakap tau. Kalau tak ada K tu tak cukup huruf. Jadi tak. Dia pulau juga tu betul jugalah, standard juga lah. Sama. Juga, pula, pulau, sama. Tapi Jawi tak ada. Pulau juga. Juga, pula. Jing waw ge sini. Pe waw lam, pula. Jadi kalau dalam kitab Jawi biasanya pula, yakni juga. Sebab apa dia terjemah gitu lain. Pula lain makna, juga lain makna. Arak aidan. Tu arak. Nak terjemah pula ke juga ke tengok tepatlah. Macam di sini tak boleh terjemah dengan pula. Terjemah dengan juga. Perkara yang menyalahi adah juga berulang. Juga ni serupa. Serupa dengan mukjizat. Yang bicara terdahulu mukjizat bagi anbiya yang kita bicara minggu lepas. Jadi mukjizat perkara yang mencari adah. Karamah iaitu perkara yang mencari adah juga. Apa makna juga? Seperti mukjizat. Mukjizat perkara yang mencari adah. Karamah perkara yang mencari adah juga. Tetapi beza di sini. Mukjizat perkara yang mencari adah. Karamah perkara yang mencari adah juga. Sama. Yang bezanya tetapi nyata daripada orang yang soleh. Adapun mukjizat zahir daripada anbiya. Bezanya karamah nyata daripada orang yang soleh. Kemudian mukjizat zahir daripada anbiya, para nabi. Zahir ke nyata ke samalah makna. Sama maknalah. Zahir nyata. Jadi mukjizat zahir daripada anbiya, karamah nyata daripada orang yang soleh yang beramal dengan hukum-hukum Allah dengan secukupnya. Daripada orang yang soleh yang beramal. Yang beramal ni sifatun kasyifah je lah. Orang soleh yang beramal lah. Kalau tidak beramal tak panggil orang yang soleh. Yang ni
Dia nak menjelaskan soleh, bukan yang tu dengan sifat nak mengeluarkan yang sebaliknya. Contoh, orang mukmin yang soleh nak keluar orang mukmin yang derhaka. Gitu. Orang mukmin yang soleh disifatkan dengan yang soleh, nak keluar tak masuk orang mukmin tapi yang derhaka. Sebab orang mukmin ada dua, yang soleh, yang derhaka. Adapun orang yang soleh yang beramal. Orang soleh tu orang beramal lah, tak beramal tak lagi soleh daripada awal lagi. Macam contoh ginilah, kewajipan yang diperintah. Adakah kewajipan yang tidak diperintah? Kemaksiatan yang dilarang. Adakah kemaksiatan yang tidak dilarang? Itu dipanggil sifatun kasyifah. Nak menjelaskan laginya, bukan nak mengeluarkan. Ada kewajipan yang tidak disuruh, tak ada lah. Ada kemaksiatan yang tidak dilarang, tak ada lah. Dia nak menjelaskan. Macam di sinilah, orang soleh yang beramal, bukan orang soleh yang tidak beramal. Yang tidak beramal tak lagi soleh awal-awal lagi dah. Dia ada datangkan sifat nak menjelaskan dan ataupun nak mengeluarkan. Mana? Orang mukmin yang soleh nak mengeluarkan daripada orang mukmin yang derhaka. Gitulah. Nyata daripada orang soleh yang beramal dengan hukum-hukum Allah dengan secukupnya. Itu dia karamah. Perkara yang mencari adah yang nyata daripada orang-orang yang soleh. Ini di antara perkara yang wajib diimani. Mukjizat wajib diimani. Mukjizat wajib diimani. Sebab dengan dalil ayat Al-Quran berlaku mukjizat kepada para anbiya. Mukjizat yang berlaku pada Nabi Musa alaihi salam dinyatakan dalam ayat Al-Quran. Mukjizat yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam nyata daripada hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang mutawatir. Hak mukjizat yang berlaku kepada mukjizat yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mukjizat Nabi ini yang paling besar sekali adalah Al-Quranul Karim. Itulah mukjizat Nabi yang paling besar sekali. Al-Quranul Karim. Hak dalam kitab Paridah ni, Pati Paridah ni, terbelah bulan, keluar air terpancar daripada jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat juga yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, batu, pokok kayu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh mukjizat yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khabar yang mutawatir, yang mana engkar cerita mukjizat Nabi pada khabar yang mutawatir ini, maka jadi kafir. Maka jadi kafir. Kalau mukjizat yang datang daripada khabar yang mutawatir, mukjizat yang datang daripada khabar yang mutawatir, jikalau engkar hukumnya jatuh kafir. Adapun contohnya keluar air di antara celah-celah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan khabar yang mutawatir, masyhur saja cerita tu. Kau diengkarkan, mana ada berlakunya keluar air ikut celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia engkar, maka tu tak ada kafir, tu jadi fasik. Maknanya hak mukjizat
yang jelas dinyatakan dalam Al-Quranul Karim, mukjizat yang datang daripada khabar hadis-hadis Nabi yang mutawatir. Itu kalau engkar dinafikan maka jatuh kafir. Adapun keluar air daripada celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan khabar yang mutawatir. Jikalau engkar tak jatuh kafir lah, tapi jatuh fasik, berdosa besar. Itu hak mukjizat. Hak ni hak karamah. Karamah ni asal maknanya bahasa Arab, karamah ni kemuliaan. Karamah ni kemuliaan. Itu asal makna lah, kemuliaan. Tapi di sini bukan nak maksud kemuliaan tu. Nak pergi karamah dengan makna perkara yang mencari adah yang nyata daripada orang yang soleh. Tapi asal makna karamah adalah kemuliaan. Itu asal makna. Pergi kepada karamah ni adalah perkara yang mencari adah yang berlaku kepada orang yang soleh. Mana contohnya kisah hak Siti Maryam. Kisah Siti Maryam. Mana Siti Maryam ni dia dapat makanan buahan yang bukan pada masa dia. Kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi itu pun perkara yang mencari adah. Kisah Ashabul Kahfi itulah. 7 orang daripada ahli Rom tu. Hak selepas daripada kisah Ashabul Kahfi ni daripada ahli Rom yang mereka takut daripada raja mereka. Kisah Ashabul Kahfi ni selepas daripada Nabi Isa alaihi salam tu. Lepas daripada Nabi Isa alaihi salam yang mereka tidur dalam gua tu 309 tahun. Ya. 309 tahun tidur dalam gua tu. Dalam gua. Yang mana Ashabul Kahfi ni ijma' ulama mereka bukan nabi. Maka bila berlaku perkara mencari adah ni, dah panggil mukjizat lah, sebab ijma' ulama Ashabul Kahfi bukan di kalangan para anbiya. Itu dia panggil karamah. Ni hak kisah dalam Quran tu lah, hak kisah dipindahkan akan mahliga Ratu Balqis tu. Akan mahliga Ratu Balqis. Itu pun dipanggil karamah juga. Dalam Al-Quran, waqala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tawfuk. Waqala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkata seorang laki-laki yang di sisinya ada ilmu daripada kitab Taurah dan kitab Zabur, aku boleh mendatangkan mahligai Ratul Balqis sebelum engkau ni kelip mata tu, kelip buka je mata, maka mahliga tu ada depan mata engkau, ya Sulaiman. Hak Ifritnya, asal Ifritnya kata dia boleh mendatangkan mahliga Ratu Balqis sebelum engkau berdiri di tempat duduk engkau. Mahliga tu ada dah sebelum engkau bangkit di tempat duduk, tapi lambat juga. Hak tu Ifrit, jin hak paling gagah dah tu. Tetapi hak ni manusia, dia boleh mendatangkan mahliga Ratu Balqis tu sekelip mata. Kelip buka dia dah. Ni. Ni ayat Al-Quran cerita ni. Dan lelaki ni
anbiya, nabi. Bukan. Lepas tu dia boleh mendatangkan Malika Balqis yang jauh tu dalam sekelip mata. Sekelip mata. Fi tarfati ain dia panggil sekelip mata. Itu dia panggil karamah. Wa qala allazi indahu minal kitab wa qala allazi indahu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Asalnya Nabi Sulaiman tu kan, dia tanya pembesar dia, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang boleh mendatangkan Malika Ratu Balqis ni sebelum ia datang menyeriri masuk Islam? Kata Nabi Sulaiman. Siapa dia kan pembesar yang boleh mendatangkan? Tu jawab, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Ada ifrit kata dia boleh mendatangkan sebelum bangkit dari tempat duduk. Engkau bangkit dari tempat duduk, ya Sulaiman. Ayat tu, ni saya biasa datangkan ayat ni sebab dinyatakan dalam kitab. Itulah dalil tolong menolong sesama hamba. Tolong menolong. Nabi Sulaiman tanya kepada pembesar, siapa yang boleh mendatangkan Malika Ratu Balqis? Jawab ifrit, aku boleh mendatangkan. Jawab lelaki ni, aku yang boleh mendatangkan. Dia panggil ni tolong menolong. Yang mana Nabi Sulaiman tanya pembesar, siapa yang boleh mendatangkan Malika Ratu Balqis? Minta tolong dengan pembesar ni. Bukan kata, ya Allah, ya Tuhanku, datangkan oleh kamu. Dia tak minta dengan Allah Ta'ala. Dia tanya pembesar dia, siapa dengan pembesar yang boleh mendatangkan Malika Ratu Balqis ni? Mana apa ni? Minta tolong dengan makhluk, tak ada salah. Ada golongan yang ajar ajaran karut, minta tolong je dengan makhluk, syirik. Kerana tidak tolong dengan Allah. Kan kita kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan akan jika jualah aku minta pertolongan. Akan jika jua kami minta pertolongan. Kenapa nak minta pertolongan yang lain? Dalam hadis Tirmizi, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Iza sa'alta, minta, fas'alillah, Nabi kata, minta dengan Allah lah. Wa iza sta'anta, kalau nak mohon bantuan, wa iza sta'anta fasta'in billah lah. Minta bantuan daripada Allah Ta'ala. Itu hakiki. Tidak menafikan syariat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tuhan kata, dan bertolong menolonglah kamu atas kebajikan dan ketakwaan. Hakikinya dah kita hikam, fala tarfa'anna hajatan ila ghairi huwa muridun alaik. Jangan sesekali kamu mengangkatkan hajah kamu kepada selain daripada Allah, kerana Allah yang mendatangkan hajah kamu. Itu hakikat. Tidak menafikan syariat tolong menolong. Ini hak ngaji salah ni kok. Banyak Tuhan orang kita ni ustaz Banyak Tuhan macam mana? Minta tolong orang tu, minta tolong orang ni. Tak ada Tuhan ni, syirik ke? Kata siaplah mengaji pesen ni. Dia menafikan hukum syariat. Tolong menolong sunnah Nabi SAW. Tiba-tiba disyirikkan tolong menolong. Bayangkan, karut tak karut? Tolong menolong ni sunnah Nabi SAW. Syariat Nabi SAW, tolong menolong. Ada ketika kita wajib minta tolong. Ketika mana pula wajib minta tolong dengan makhluk? Asbab. Mana? Kita uzur, nak solat. Kita wajib minta tolong supaya sempurnakan syarat untuk solat kita. Lepas tu najis ke, wudukkan ke, wajib minta tolong. Ke macam mana? Ya Allah, aku nak sembahyang, ya Allah, istinjakkanlah aku, ya Allah, gitu. Minta tolonglah. Hukumnya apa tu? Wajib. Tolong menolong sunnah Nabi SAW. Perintah Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong menolong atas kebajikan dan ketakwaan. Salahnya dia mengaji, tolong minta tolong, syirik. Akhirnya orang ramai ni banyak Tuhan. Kata karut sungguhlah dia ni.
Orang tua. Lepas tu haji tak haji minta tolong dengan anak menantu ke? Nak ke mana-mana? Memang anak menantu tak benar dah, saya pergi ke mana-mana sendiri. Sebab tak harap. Takut tak jumpa jalan. Nak balik tak jumpa jalan. Sebab ingatan tak kuat. Lepas tu haji tak ada minta tolong ke mak haji apa-apa hal. Memanglah suami isteri tolong menolong. Lepas tu bukan minta tolong dengan makhluk orang panggil. Tak syirik ke? Tak banyak Tuhan ke? Senyap tak kata apa. Dia bengong je. Dia orang tua. Dia terima ajaran karut ni kok. Dia nak betul balik tu dia tak masuk dah. Dia tak masuk dah. Walah dia sendiri pun minta tolong dengan anak menantu nak ke mana-mana. Dia pun minta tolong dengan mak haji dia apa-apa hal. Suami isteri kan? Bukan tolong menolong. Ke macam mana suami isteri? Minta tolong sikit. Minta dengan Allah. Suami dia kata. Lepas tu bini pula, minta tolong dengan Allah. Ada gitu? Suami isteri. Dia susah sikit. Bukan susah sikit lah. Susah sangat lah kita kata. Mepeh lah, pandai mepeh. Faham mepeh? Mepeh ni susah sangat tau. Mepeh. Ke maksud lain mepeh? Mepeh ni susah sangat lah. Mak ayah dia orang senang. Jadi lepas tu susah sangat ni. Tak minta tolong ke dengan mak ayah. Tak boleh tolong mak ayah. Syirik dia kata. Kata budak ni. Mana pula ilmu ni? Dia dah mepeh. Susah. Ni bini nak makan nak apa ni. Seorang tak apalah. Ada isteri. Tapi dia belajar agama. Tapi belajar salah guru. Kata tak minta tolong dengan mak ayah. Tak boleh. Syirik. Sekejap dia panggil mek dia. Isteri dia. Mek. Wak air lah ni. Wak air. Mek. Kamu minta tolong siapa tadi? Tolong puan wak air. Kamu tak boleh minta tolong dengan makhluk. Syirik. Dia wak air sendiri. Senyap. Dia tak kata apa. Klik lihat. Ni dia faham sebab dia budak muda. Tadi ayah haji orang tua tu dia tak faham dah kita kata apa pun. Ni budak ni dia faham. Kamu ni minta tolong tak ada salahnya, itu asbab. Buat asbab itu syariat Nabi. Kamu mana syirik-syirik ni tengok. Kamu tadi minta tolong isteri kamu. Isteri kamu tu makhluk tak boleh bekah. Tu kamu minta tolong. Pada ni. Tapi hak ni tak apa ni. Hak ni dia orang muda senang. Dia mudah faham lalu dah. Kamu ni ngaji mana pasal gitu kata ni. Salah sangat gitu. Syirik apa kata. Itu tolong menolong tu kehidupan kita. Ada antara ayat tolong menolongnya tadi. Hak kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Qala ya ayyuhal malak ayyukum ya'tini bi arsyiha. Wahai pembesar, siapa dia kalau kamu boleh mendatangkan. Hak Mahligai Ratu Balqis. Hak Ifrit kata dia akan mendatangkan sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduk. Mahligai Balqis tu sudah ada. Tapi lambat. Qala allazi indahu minal kitab Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Ni lelaki ni, bukan jin ni, manusia biasa yang di sisinya ada ilmu daripada kitab Taurah dan kitab Zabur. Dia boleh mendatangkan istana Ratu Balqis sekelip mata. Pada ni. Ini dia panggil apa ni? Karamah. Kalau Nabi Sulaiman yang mendatangkan Mahligai Balqis itu zahir daripada tangan Nabi Sulaiman AS, dia panggil mukjizat. Kalaulah istana Ratu Balqis itu sekelip mata sampai di tempat Nabi Sulaiman AS yang zahirnya daripada tangan Nabi Sulaiman AS, itu dia panggil mukjizat. Tapi hak ni zahir daripada seorang lelaki sahaja, bukan Nabi. Itu dia panggil karamah. Itu karamah dalam ayat Al-Quran. Wajib diimani. Dan wajib kita i'tikad ada karamah bagi aulia. Itu dia dalam kurungan tu keramat aulia. Di antaranya karamah yang berlaku kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Contohnya Sayyidina Umar nampak
dalam jarak ketika tu Sayyidina Umar hantar dia punya Sariyah dia, tentera dia. Jarak perjalanan tentera dia tu jarak sebulan. Jarak sebulan. Jarak tu jauhnya. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masa tu sedang berkhutbah. Jadi saya nampak tentera Islam ni terkepung di tengah bukit. Jadi Sayyidina Umar tengah berkhutbah, Sayyidina Umar pun seru, ya Sariyah, al-jabal, al-jabal. Bukit. Seribu. Sebulan perjalanan antara Sayyidina Umar dengan Sariyah, tentera yang dihantar oleh Sayyidina Umar. Jadi tentera Sayyidina Umar tu dengar akan suara Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nampak tu apa yang berlaku di ketika tu tentera Islam terkepung di tengah bukit. Mana? Sayyidina Umar naik atas bukit Al-Jabal, Al-Jabal. Sayyidina Umar nampak daripada jauh. Sahabat pula dengar seruan Sayyidina Umar, mereka pun naik atas bukit. Ini bukan mana satelit. Ni bukan satelit ni. Bukan satelit. Dia apa tu? Karamah. Jadi karamah yang berlaku pada para aulia ni cukup banyak. Karamah yang berlaku pada para sahabat ni cukup banyak. Tapi tidak dibicarakan. Sebab apa? Yang dibicarakan adalah ketaatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqamahnya sahabat Nabi atas ketaatan, itu yang dibicarakan. Ada ni. Sebab al-istiqamah khairun min alfi karamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 perkara yang mencari adah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Mana istiqamahnya? Istiqamah ni tetap hati bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap hati bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'ah demi sa'ah, napah demi napah, lebih baik daripada 1000 perkara yang mencari adah. Istiqamah. Orang-orang yang soleh ni istiqamah hati hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni istiqamah atas keimanan. Istiqamah atas ketaatan zahir dan batin. Tapi hati kita banyak lalai. Tapi iman akidah kita tetap tak bergerak. Taat zahir, taat batin tetap. Kerjakan taat zahir dan batin, tinggalkan maksiat zahir dan batin. Itu istiqamah kita. Istiqamah orang peringkat-peringkat aulia ni tetap hati mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, napah demi napah, sa'ah demi sa'ah. Tu istiqamah para aulia. Jadi istiqamah ni lah al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 perkara yang mencari adah. 1000 perkara yang mencari adah. Dan bagi mereka-mereka para aulia ni, mereka tidak iktibar karamah perkara atas nama perkara mencari adah. Mereka dah iktibar. Sebab apa? Itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara mencari adah ini menjadi ujian kepada mereka. Menjadi ujian kepada mereka. Sebab pada hakikatnya itu semua adalah fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu mereka tak kira pada perkara mencari adah tu. Itu ujian. Bila berlaku perkara mencari adah, terkadang dia pun tupu kepada perkara mencari adah. Terhenti jalan untuk taqarrub ilallah.
untuk hampir hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkara mencari adah contohnya Tuhan beri ke dia tahu perkara gaib, tahu penyakit. Berlaku perkara mencari adah yang Tuhan perlakukan, dia boleh berobat. Contohnya, dia boleh berobat. Ini ujian belaka. Akhirnya dia pun fokus kepada perkara mencari adah ni. Kerja dia berobat orang. Lepas tu dia nak hadap dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah terganggu sebab orang pakak mai rumah dia. Itu karamah sebenarlah. Bukan ilmu jin, ilmu sihir, bukan. Ada ni. Terkadang beramal-beramal, berzikir-berzikir boleh berobat orang. Itu terkadang bersekali dengan ilmu jin, bukan ilmu sebenar. Nak sebenar ni, sebenar. Tuan beri ke dia boleh berobat orang. Akhirnya dia fokus kepada Tuhan beri tu. Dia terhenti jalan untuk takarrub ila Allah. Kenapa? Sudah kufur dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kan mereka boleh berobat kan? Mereka tak cari tu. Orang sakit ramai kan? Itu bukan kerja dia. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Dah kerja dia hadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kerja dia. Dia tak cari lain dah. Walaupun Tuhan beri dia perkara pelik, boleh merubati orang, kenapa dia tak gunakan perkara tu? Bukan hak dia pun. Sebab apa? Hak Tuhan belaka. Sakit, hak Tuhan buat. Sembuh, hak Tuhan buat, bukan dia yang buat. Ada ni. Dia fokus direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara mencari adah ni bagi mereka ujian. Bukan mereka nak kira hak tu. Hak duk mengaku awal-awal tu bukan aulia tu, tu bukan karamah. Itu kita akan bicara tu. Itu istidraj ataupun sihir. Orang mari tu dia sengaja nak cerita. Dia sengaja nak cerita. Perkara pelik Mari, apa tujuan kamu mari? Dia cerita. Biar Allah dia tahu tujuan mari ni nak uji ni. Tengok betul Dr. Wali ni. Oh dia tahu. Ni. Sama ada istidraj ataupun sihir. Hak dengar ni, kau tak ada lah rebah riba dah lah. Tahu penyakit. Padahal seseorang tu sentiasa teh darah. Kan orang sekarang kan teh darah. Hak ratus-ratus harga tu. Nak cari penyakit tak pernah pun doktor kata ada penyakit. Tiba-tiba datang jumpa dengan seseorang, dia boleh beritahu penyakit. Diteh sungguh fokus pada penyakit itu ada sungguh, tapi baru sikit baru. Maknanya kalau teh secara kesemua hak sikit tu takkan nampak. Tapi oleh kerana teh fokus kepada hak ni, nampak sikit je. Macam mana boleh tahu ni? Kalau teh secara umum gitu memang takkan jumpa. Sebab apa? Sikit sangat. Tapi tahu daripada awal ni, alhamdulillah boleh berobat segera. Ni ada dah ni tu wali dah. Dah. Ni kadang-kadang dia nak cerita benda pelik supaya orang angkat dia, orang sanjung dia. Kalau tak aku dia wali, marah. Kena mengaku wali dalam internet, mengaku wali dalam FB. Mengaku wali. Saya wali, tak percaya. Mari tengok karamah saya. Saya tengok karamah dia. Sama ada istidraj atau sihir, kita akan bicara nanti. Itu bukan karamah. Dia sengaja nak menzahirkan. Rahsia ini kurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para aulia ni Allah Taala kurniakan kepada mereka pengetahuan yang cukup luas. Rahsia alam mereka tahu. Yang terkandung di dalam lapisan bumi mereka tahu. Tapi mereka tak percaya itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ganggu takbir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak kata, tanah ni ada mah. Tanah ni ada biji. Tanah ni ada. Tapi mereka tahu. Tapi itu bukan urusan mereka. Jadi Tuhan beritahu tu sebagai ujian pada mereka. Tapi itu dipanggil perkara yang mencari adah.
Perkara yang luar biasa. Mana mungkin boleh berlaku benda yang tersembunyi di dalam bumi. Tak ada yang boleh tahu. Dia tersembunyi dalam bumi, alam langit ke, dalam hati ke, dia tahu. Ini perkara mencari adah. Karamah ataupun istidraj ataupun sihir. Siapa peringkat dalam perjalanan tu, apa-apa yang ditemui dalam perjalanan, guru dia boleh beritahu. Dalam kamu mari tadi, kamu terserempak dengan perkara ni. Mula-mula anak murid ni bangga sangatlah. Sebab tu dia boleh mengetahui. Padahal tu dia tu bersahabat dengan jin. Sihir. Bangga. Ni baru tu sebenar. Tahu dalam perjalanan dia tadi tu, apa yang berlaku. Dia tahu. Ni. Orang Melayu kita. Orang jahil. Orang jahil. Bukan orang Melayu ni. Orang jahil. Kemudian timbul takutlah pulaknya. Kalau dalam perjalanan, guru dia boleh tahu. Sebelum perjalanan tu, apa yang dia lakukan di rumah dia tu, laki bini tu, guru dia tahu jugalah kali. Takut dah jadi. Ada? Mulasanya, gembiralah. Ini guru yang sebenar. Istidraj ataupun sihir. Sihir dia bersahabat dengan jin. Siapa aja? Kerana Haji, mari daripada kampung saya sekarang. Dia tahu kita mari dari kampung mana ni. Tak beritahu lagi dianya. Jin dia beritahu. Tapi perkara yang mencari adah dia panggil. Tapi nak panggil karamah, kena cek pula situnya. Karamah ni macam mana? Yang mana karamah ni terkadang masyhur timbul-timbulnya lepas daripada mati. Lepas dia mati baru timbul. Masih hidup ni orang tak pandai nak timbulkan. Sebab apa? Dok dia kata, dok awak salah tu. Saya pergi Mekah, saya terjumpalah. Memang macam rupa haji dah di Mekah. Orang muka serupa ni kan ramai dalam dunia ni kan. Padahal dia dah. Tuhan lipat bumi ke dia? Tuhan lipat bumi. Selangkah sampai Mekah. Ada ni. Tapi dia tak kata, aku tu wali kan, baru kamu tahu. Dah. Tapi biasanya kisah-kisah yang seumpama ni akan ditimbulkan selepas dia tak ada. Bukan masa dia hidup. Bukan dia sendiri cerita, bukan. Kamu tahu tak, tadi saya semain Makkah tadi. Bismillah, langkah, siapa dalam Masjidil Haram. Lepas tu keluar Masjidil Haram, langkah, masuk dalam rumah semula. Tak ada bukan mereka cerita. Orang kebetulan terserempak. Tapi kalau cerita ke dia, dia kata tak. Orang muka serupa. Tapi biasanya perkara ni akan jadi timbul cerita lepas daripada mereka mati. Sebab yang kita nak kepada mereka bukan perkara mencari adah. Yang kita nak pada mereka adalah ketaatan mereka tu. Waktu yang kita nak, ketaatan mereka. Tapi karamah ni menjadi bukti mereka wali, sebagian mukjizat menjadi bukti seseorang tu Nabi. Untuk buktikan seseorang tu Nabi mustahak, sebab Nabi nak menyampaikan agama. Untuk bukti seseorang tu awliya tak perlu. Tak perlu. Sebab kita hanya, bukan mereka tu Nabi. Kita nak turut Al-Quran hadis yang ada pada mereka. Sekarang ni orang nak ikut Nabi ni kena ada bukti. Puak kafir ni, bukti tu dengan mukjizat. Adapun wali tak perlu bukti. Mereka nya wali tak perlu. Tak perlu nak akui seseorang tu wali, tak perlu. Sebab kita bukan nak kewalian dia, kita nak ketaatan dia tu kita nak turuti. Ilmu dia kita nak pelajari. Amal dia kita nak contohi. Hak tu yang kita nak. Bukan dia wali ke tak wali, dia dengan Tuhan. Faham tak ni? Maka tak perlu bukti mereka tu wali. Sebab kita tak perlu mereka tu wali ke siapa. Kita perlu kepada ilmu dan amal mereka. Ilmu mereka kita nak pelajari, itulah. Amal mereka kita nak contohi. Sebab apa? Hakikinya wali ni makhluk Allah, sama dengan yang lain, tapi mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi karamah ni bagi aulia pada ketika hidupnya dan kemudian daripada matinya. Pada mati pun boleh berlaku perkara yang mencari adah. Mana iaitu perkara yang menyalahi adah juga tapi nyata daripada orang soleh yang beramal dengan hukum Allah dengan secukupnya. Kemudian daripada mati. Kemudian ada mati ni boleh berlaku perkara mencari adah. Begini sahaja. Masa aulia hidup berlaku perkara mencari adah. Selepas aulia mati berlaku perkara macam adah, hanya zahir nyata daripada mereka, hakikinya daripada Allah. Allah yang pelakukan. Ada ni. Masa hidup ke, aulia ni hidup ke, aulia ni sudah mati ke, aulia tetap hamba Allah yang lemah. Aulia boleh menolong orang pada masa hidup, tak boleh pada hakikinya. Pada masa mati tak boleh pada hakikinya. Tapi masa hidup aulia tu boleh menolong, itu pada zahir sahaja. Hakikinya pertolongan tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikinya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ialah terkadang aulia ni berlaku dalam keadaan kesempitan, berlaku dalam keadaan terdesak, darurah. Mereka boleh menolong orang ramai. Nyata daripada pertolongan aulia berlaku perkara yang mencari adah kepada yang menolong orang ramai pada masa mereka hidup. Mereka hidup ke, mereka mati ke, yang berlaku tu adalah perbuatan Allah, hanya nyata zahir saja pada mereka. Jadi sama ada aulia ni hidup, aulia ni mati, mereka adalah hamba Allah yang lemah. Terkadang lepas daripada kematian seorang aulia dikebumikan pada satu-satu tanah perkebumian. Selepas dikebumikan pada satu tanah perkebumian tu jadi pelik kawasan, jadi berseri, jadi macam cerah, jadi macam orang ramai minat datang. Walau sebelum tu perkuburan tu agak sunyi sepi. Lepas dikebumikan aulia ni, jadi perkuburan tu jadi macam meriah jadinya. Orang suka datang. Orang bersih kawasan, orang sentiasa ziarah. Kata ni pelik ni. Sebelum dikebumikan seseorang aulia, tempat tu tempat yang sepi. Ini perkara yang mencari adah. Allah yang lakukan. Selepas daripada aulia ni sudah mati. Tapi waktu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semasa mereka hidup, selepas mereka mati berlaku perkara yang mencari adah. Itu dipanggil karamah. Daripada orang yang soleh yang beramal dengan hukum-hukum Allah dengan secukupnya. Oh, ni orang yang beramal sungguh-sungguh ni. Ilmu dia cukup molek-molek ni. Ni wa'amma pegangan pun tak belajar. Wa'amma hak pekoh pada ain pun tak belajar. Tasawuf pada ain pun tak belajar. Wa'amma dia nak berlaku benda pelik di dia. Sebab dia nak jadi tok wali. Dia jadi tok wali ni hebat dianya. Berlakulah perkara yang mencari adah. Tapi ianya bukan orang yang soleh. Sebaliknya dia orang yang fasik. Itu dia panggil istidraj. Nanti kita akan bicara khusus lah berkaitan istidraj ni. Sebab apa dia orang fasik? Dia jahil fadha'i akidah, fasik. Dia jahil fadha'i fiqh tasawuf, fasik. Orang yang berakidah Mu'tazilah tu fasik. Orang yang tinggal sembahyang, tinggal puasa, fasik. Orang yang berjudi, minum arak, fasik. Orang yang duduk dalam keadaan berdosa besar ni, orang fasik ni. Orang fasik ni makruh kita jadikan imam. Makruh kita makan sembelihan dia. Orang fasik. Orang yang derhaka pada Allah dengan meninggalkan kewajipan, dengan mengerjakan perkara yang haram, dosa besar ataupun mengekali dosa kecil. Ni orang fasik. Termasuk orang fasik adalah orang yang mengekali jahil fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Itu orang fasik.
Walaupun dianya sedap baca Al-Quran, hafaz Al-Quran fardu kifayah. Hafaz Al-Quran fardu kifayah. Tapi malangnya ilmu fardhu akidah tidak dipelajari, ilmu fardhu fiqh tidak dipelajari, ilmu fardhu tasawuf tidak dipelajari. Bila ditanya, bukan bidang saya. Tak belajar fardhu ain, tauhid, fiqh, fasik. Jadi imam, makruh kita turuti dia. Dapat pahala berjemaah ataupun tidak, khilaf ulama. Boleh tak pahala 27 ataupun tak boleh pahala 27. Kalau tu imam tu fasik, mengekali jahil fardhu ain. Tapi kalau tu imam tu fasik kerana berpegang dengan akidah yang terpesong, sama sekali tidak akan ditreat, sama sekali tidak akan ada pahala berjemaah. Kalau tu imam yang seumpama tu. Lepas tu macam nak pastikan tu imam ni bukan tu imam yang fasik, yang tidak mengekali jahil fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Orang yang nak melantik imam tu kena pastikan imam tu imam yang tidak fasik. Haram melantik imam yang fasik, walaupun sah sembahyang dia sekalipun, walaupun sah berjemaah sekalipun. Yang khilaf dapat pahala berjemaah berimamkan dengan imam yang fasik, tapi haram melantik imam yang fasik. Mana pasiknya? Jahil fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Nak tahu macam mana dia jahil ke tidak? Dalam temu duga tu, tanyalah fardhu ain akidah macam mana tu imam ni. Tanya dia fardhu ain fiqh macam mana. Bukan tanya baca Quran je. Nak beri lantikan di imam ni, bukan suruh baca Quran je. Quran dia cair lah, tak suruh baca dah. Tanya akidah dia macam mana. Nak jadi imam, saya ni nak dapat toleh mengajar pun suruh baca Quran. Bukan tanya bab akidah, suruh baca Quran. Nak toleh mengajar ni suruh baca Quran. Masa tu mikir nak tanya, mikir dalam hati. Dia sedap sangat suruh baca Quran ni. Kita tanya dia akidah Quran macam mana. Boleh tak agak-agak? Dia temuruga kita temuruga pula dia. Boleh tak saya temuruga awak pula? Dah awak nak temuruga saya, nak awak layak awak nak temuruga. Saya nak tanya awak akidah Quran macam mana. Boleh tak agak? Tapi tak mau balah lah sebab kita nak ke dia. Dia kan dak dulu pula tauliah kitanya. Dengar je lah. Gini dia nak tauliah mengajar. Suruh baca Quran. Suruh bacalah kitab tauhid ke. Tak usah baca kitab payah. Tanya soalan-soalan tauhid. Hak asas-asas. Tanya soalan fiqh asas-asas. Tanya hukum hakam solat berjemaah asas-asas. Tanya hukum hakam Jumaat asas-asas. Tanya hukum hakam khutbah. Itu imam ni kan? Tanya. Tak suruh tanyalah hukum muamalah munakah janayak tu. Jangan lu tanya pula hukum faraid. Dia nak duduk imam je. Apa nak tanya hukum faraidnya? Tanya hukum hakam. Semayanglah sebab dia duduk imam kan? Tanya tu, bukan hanya suruh baca Quran je. Nak pastikan imam ni tauhid dia comel, fiqh dia pandai. Tanya pada tasawuf. Sepatutnya tu imam. Tanya hak asas-asas. Orang nak mengajar, nak mengajar, suruh baca Quran juga. Suruh baca Quran. Tu kita ada depan tu, dia tak payah baca. Tak payah, tak apa. Ada dah orang tanya, tu baca kitab. Tak payah. Tak payah pula baca kitab. Suruh baca Quran macam dia tu imam pula kita ni. Apa? Tak tahulah, wallahu alam. Tapi nak bagi lantikan imam, haram lantik imam yang fasik. Mana fasiknya? Jahil fardhu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf. Itu orang fasik. Jadi kalau orang ni jahil fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, dia orang fasik. Dia wa'ama. Oh, berlakulah benda mencari adah. Itu bukan karamah sebab berlaku daripada orang fasik. Dia panggil istidraj. Karamah ni nyata bukan mencari adah tu. Nyata daripada orang yang soleh, yang beramal dengan hukum-hukum Allah secukupnya zahir dan batin. Dalam kitab Bidayatul Hidayah dipanjanglah cerita. Karamah nyata daripada aulia. Siapakah aulia? Dipanjang cerita. Siapakah aulia? Yakni kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan mencari adah,
yang berlaku pada orang soleh di kalangan aulia illah. Itu dipanggil karamah. Alhamdulillah. Dipindah pada tajuk malaikah dan wajib etika ada bagi Allah malaikah. Ini sambung kepada pembicaraan rukun iman yang kedua. Selepas selesai membicarakan berkaitan dengan aqaidul iman yang 50 berkaitan dengan beriman dengan Allah dan Rasul. Jadi minggu depan kita masuk pada malaikah. Kemudian saya pun undur baliklah kepada pembicaraan perkara yang mencari adah yang ada 8 nama, mukjizat, irhas, karamah, maunah, dia ada istidraj, dia ada sihir, dia ada su'uzah. Ni 8 nama perkara yang mencari adah, 4 yang sebenar, 4 yang salah. Hak sebenar mukjizat, irhas, karamah dan maunah. Hak salahnya terpesong istidraj, kemudian sihir, kemudian su'uzah, kemudian ihanah. Itu 4 perkara mencari adah yang sesat. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang ke-16 daripada bawah. Baris yang ke-16 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka sapu sekalian kepalamu. Kemudian maka sapu sekalian kepalamu seperti engkau basahkan kedua tanganmu, maka engkau pertemukan hujung jarimu yang kanan dengan yang kiri, dan engkau taruhkan kedua tangan di hadapan kepalamu itu. Kemudian maka engkau lalu kepada tengkokmu, daripada kepala sampai ke tengkok. Ini sambungan adab ketika berwuduk. Adab ketika berwuduk. Pembicaraan adab ketika berwuduk ni disekalikan. Disekalikan pembicaraan berkaitan dengan rukun wuduk dan bersekali dengan pembicaraan berkaitan dengan perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Jadi menyapu sekalian kepala ni, yang wajibnya hanya menyapu 1 juzuk daripada kepala. Itu yang wajib. Kemudian disunatkan menyapu sekalian kepala. Disunatkan menyapu sekalian kepala. Menyapu 1 juzuk daripada kepala, itu hak kewajipan. Itu rukun wuduk yang keempat. Menyapu 1 juzuk daripada kepala, itu rukun wuduk yang keempat. Menyapu sekalian perkara. Menyapu sekalian perkara. Ini perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Sapu sekalian kepala sampai ke rambut yang terhulu keluar. Terhulu keluar
melepasi kawasan kepala, contoh rambut perempuan, pun disunatkan sapu sampailah kepada sekalian rambut. Sapu sekalian. Sebab apa? Sebab sapu sekalian kepala ni adalah sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana banyak riwayat yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyapu kepala, Nabi menyapu sekalian kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyapu kepala, Nabi menyapu sekalian kepala. Sebab itulah kalau dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali, ketika menyapu kepala wajib menyapu sekalian kepala. Wajib menyapu sekalian kepala. Itu mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Begitu juga dengan pandangan Imam Muzani, murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Murid pada Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Muzani pun sama. Wajib menyapu sekalian kepala. Wajib menyapu sekalian kepala. Itu pandangan Imam Muzani, murid pada Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i ni ada 4 murid kanan kepada Imam Syafi'i. Ada 4 murid. Murid yang terkanan adalah Imam Buwaiti, itu murid yang terkanan. Kemudian Imam Muzani, kemudian Imam Rabi' Jizi, Rabi' Muradi. Ada 4 murid kanan Imam Syafi'i. Yang terkanan Imam Buwaiti. Tetapi sarsilah fiqh yang sampai kepada kita adalah melalui jalanan Imam Muzani. Melalui jalanan Imam Muzani. Hak sampai kepada kita sarsilah fiqh. Jadi bagi pandangan Imam Muzani, wajib sapu sekalian kepala. Wajib sapu sekalian kepala. Adapun pandangan mazhab Hanafinya, pandangan mazhab Hanafi yang masyhurnya, wajib sapu 1/4 kepala. Satu pandangan wajib sapu di satu ubung-ubung ni. Satu ubung-ubung ni pun 1/4 kepala tau. Dia wajib sapu di ubung-ubung ni. Sekalian ubung-ubung. Tahu ubung-ubung? Ubung-ubung tu lah. Kalau masa budak-budak tu kan, orang tua duk istus situ tu, dia kata ubung-ubung lembek, dia kata. Takut telok ke mana? Kan masa budak ni kan, kalau kita gosok, jangan di ubung-ubung dia tu. Ubung-ubung dia lembek gitu. Ada ni ubung-ubung ni. Jadi kalau kita tak sapu sekarang kepala, sekurang-kurangnya kita sapu di satu ubung-ubung. Dah habis pun sapu di ubung-ubung sekurang-kurangnya. Tapi hak wajibnya sapu sikit pun sudah memada. Ni pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi disunatkan sapu sekalian kepala. Kemudian kita bicara mengelupahnya, berkaitan dengan sapu kepala. Kalau kita basuh macam mana? Basuh sudah menyalahi Al-Quranul Karim. Sudah menyalahi Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quranul Karim memerintah, wamsahu biru'usikum, sapu akan kepala kamu. Sapu akan kepala kamu. Bukan basuh. Basuh, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu Quran perintah. Basuh oleh kamu akan muka kamu, dan basuh oleh kamu akan kedua tangan kamu hingga ke siku, dan basuh oleh kamu akan kedua kaki kamu hingga kepada 2 mata kaki, 2 buku lali.
Jadi muka, tangan, kaki tu basuh. Adapun kepala sapu. Jadi afdal kitanya kita sapu jangan basuh. Afdal sapu daripada basuh. Kerana ikut Al-Quran. Sebagian kitab Sulam Mubtadi. Afdal sapu daripada basuh kerana ikut Al-Quranul Karim. Bahkan kalau basuh, ada setengah ulama mengatakan makruh. Bukan ada pandangan mengatakan tidak sah wuduk kalau kita basuh kepala. Sebab Quran perintah sapu. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, harus kita basuh kepala. Harus. Cuma harus maka tak makruh pun kalau kita basuh kepala. Tak makruh. Itu nyatakan dalam kitab Sabila Muhtadin. Harus basuh kepala tidak dimakruhkan. Cuma afdal, utama, kita sapu jangan basuh. Tapi ada pun mengatakan kalau basuh makruh. Dan ada pun mengatakan kalau basuh jadi tak sah wuduk. Sapu je lah. Cuma kita ni berlakunya basuh kepala kalau kita berwuduk selepas daripada kita mandi. Jadi lepas dia mandi, kita rambut basah. Jadi kita ambil wuduk, kita siram dengan air pahit. Air pahit tu siram air getah tu lah. Siram air atas muka, ratakan muka. Siram air atas tangan, ratakan tangan sampai ke siku. Sampai giliran sapu kepala, dia pun ambil air getah tu, dia pun siram atas kepala. Gitu. Kalau berwuduk bukan selepas dia mandi, tak ada orang basuh kepala. Kalau basuh dia basuh pula. Tapi ada orang yang memang dia bukan sepada mandi, tapi nak sapu kepala tu, air koloh tu dia berlagi ni apa ke? Dia cekok. Tak banyak tapi dia cekok. Sekarang dia ambil wuduk air koloh, basuh muka dalam koloh, basuh tangan dalam koloh. Nak sapu kepala cukup mudah lah guna air koloh ni. Kita selam tangan kita dalam koloh, angkat tangan. Tangan basah ada dah air, tidak ada air yang mengalir. Tidak ada air yang bertitik. Maka dipanggil sapu, dia pun sapu. Ada orang dia ambil air koloh tu, dia ambil air koloh. Dia titik atas kepala dia. Padahal nak sapu kepala ketika berwuduk guna air koloh cukup mudah. Cukup mudah. Tapi dia boleh ambil air koloh. Dia ni apa kan? Bukan cekok gitu. Dia cekok dengan jari dia. Dia pun dia siram atas kepala. Kata kenapalah. Walahal cukup senang lah nak sapu kepala sebab kita kena air koloh. Dia cekok juga. Dia pun atas kepala. Tidak afdal seumpama, tidak aula seumpama tu. Yang afdalnya, yang aula, yang utama, yang moleknya, sapu kepala. Basuh lain, sapu lain. Dia di antara syarat untuk sah wuduk. Syarat untuk sah wuduk. Syarat untuk sah wuduk ni menggunakan air mutlak. Tu syarat untuk sah wuduk. Tidak ada perkara yang menghalang daripada rata air. Itu syarat untuk sah wuduk. Dan di antara syarat untuk sah wuduknya, jarul ma' alal udwil maghsul. Berlari air atas anggota yang dibasuh. Mana anggota dibasuh? Muka, dua tangan dan dua kaki. Syaratnya berlari air. Adapun anggota yang disapu, kepala, telinga, tak disyaratkan berlari air. Apa berlari air? Maknanya ada titik-titik air. Ada dipanggil jirim air. Atau dipanggil berlari air dengan makna kita membasuh. Berlari air, lalu air, orang kita Melayu cakap tu ada titik air. Ni, berlari air, lalu air, siram air. Makna apa tu? Ada air yang bertitik. Itu panggil berlari air ataupun lalu air. Ada air, kemudian kalaulah kata ketika membasuh najis, berlari air, lalu air dengan bahawa ada jirim air dan air tu datang ke atas tempat najis. Bukan maknanya air tu kena bergerak, bukan. Air bertakun di tempat sama pun tak apa. Janji ada air dan air tu datang ke atas tempat najis. Tu kalau kita bicara bab basuh najis. Kena
Dia jelas dalam kitab datangkan air atas tempat najis. Dan setengah kitab pula lalukan air atas tempat najis. Hak tu timbul bilah tu. Boleh kawan kita bilah tu kena siram air, kena belari air, kena ambil air pakai sela-sela, ambil cetong siram. Ambil cetong siram. Lepas tu air tu terus turun ke bawah. Jangan berada di tempat yang sama. Kalau berada di tempat sama, tak panggil bilah, dia kata. Tu nak menyusahkan diri gitu. Dia naknya ada air. Yang keduanya, air tu datang ke atas tempat najis. Tu je. Air tu tidak mengalir, tak bergerak. Tak ada masalah. Jadi ada air dan air tu datang ke atas tempat najis. Dia ambil sela-sela ni, disiram. Zaman dulu tu pakai timba. Lepas tu macam mana tu? Comel baru. Sebab apa? Exercise. Berpeluhlah orang dulunya. Sehat mereka. Ditimba air setimba, siram selah baju. Lepas tu timba pula setimba, siram selah baju. Oh, boleh tahan lah. Apalah sehat. Exercise dengan timba air. Tu belum lagi kena selimut ataupun cadar. Selimut ataupun cadar, bubuh di ampayang. Lepas tu siram sela-sela. Selimut dan cadar atas ampayang. Allah lah kata menyusahkan diri. Syarak suruh gitu ke? Tak. Macam mana cara dia? Balik pada kitab Molek. Yang peliknya pula dia buat gitu. Selimut tu langsung tak ada najis. Cadar tu langsung tak ada najis. Kita orang tua tidur ni ada najis ke? Kecing pak tidur. Selimut busuk dah. Busuk tak najis. Cadar busuk dah. Busuk tak najis. Tapi takkan nak pakai selimut cadar hok busuk, nak tidur macam mana? Dia panggil basuh, pakai basuh kain yang kotor, bukan kain yang najis. Hot tu tak ada susah mana hot tu. Berbuat air satu berdi, ambil selimut, masuk dalam tu, kicau, hilang busuk. Ni perah, pergi jemur. Air satu berdi tu pula ambil semayang pula. Air tu kekal mutlak. Sebab bukan basuh najis. Hanya basuh selimut yang busuk, yang kotor. Air kekal mutlak. Bulak mata-mata dengung. Jangan salah faham ni. Tak ada suruh buat gitu. Ambil air semayang, bekas ni hok kicau selimut hok busuk tu, ambil semayang pula. Macam tak ada air lain ni. Tak ada ajar gitu. Tapi nak ceritanya, air tu kekal mutlak. Kalau kekal mutlak, boleh ambil semayang? Boleh lah. Tapi ambil semayang apa? Bekas air selimut hok busuk bangor tu. Tapi boleh ke tak? Boleh sebab air mutlak. Tapi bukan sebab ajar buat gitu. Tak apa ke nak bilah gitu? Suci ke? Dia suci daripada awal dah sebab dia tak najis. Dia suci daripada awal tapi dia busuk, dia kotor. Busuk kotor ni hukum suci tapi tidak bersih. Apa beza pula suci dengan bersih? Apa beza suci dengan bersih? Suci lawan dia najis. Bersih lawan dia kotor. Suci lawan dia najis. Bersih lawan dia kotor. Kalau najis pasti kotor. Kan ada najis tak kotor? Tapi ada kotor tak najis. Mana kotor tak najis? Kotor tak? Kalau tubuh seorang tu busuk bangor, kotor tak? Kotor lah sebab tak mandi lagi. Tapi najis ke tak? Tak. Kalau dia semayang dengan kotor gitu, sah je. Ke kita peluh ni najis? Najis? Kotor, bukan najis. Jadi, kalau najis pasti kotor. Kotor ni tak semestinya najis. Ada kotor yang najis, ada kotor yang suci. Beza suci dengan bersih. Suci dengan bersih.
Kalau bersih, pasti suci. Kalau suci, tidak semestinya bersih. Macam tadi, selimut. Suci sebab tak ada najis. Bersih ke tak? Bersih apa busuk begitu? Ada ni. Ni pakaian kita berpuluh wak kerja ni. Suci tak pakaian kita? Suci, tak ada najis. Boleh buat semayang. Tapi bersih ke tak? Bersih apa busuk gitu? Jadi sekarang ni selimut tadi tu suci dok, basuh tak bilah gitu tu, disuci daripada awal pun tak najis pun. Hak najis ni kecing tempat tidur, selimut kena kecing budak, cadar kena kecing budak tu najis lah. Adapun selimut cadar tu ni tak ada najis, tapi busuk kotor tu basuh lah. Tapi nak ceritanya kalau basuh pakaian yang tak najis ni, air takkan jadi mustakmal. Kemudian kalau basuh gitu je tak bilah, suci ke tak? Dia suci daripada awal, cuma dia busuk, dia kotor. Oh, ni kena balik belajar molek bab taharah ni ke tidak? Bulat mata-mata. Dulu-dulu kalau cerita seumpama ni orang tak terima awal-awal lagi dah. Orang tak terima awal-awal lagi dah. Pelik dia kata. Pelik. Tu kaji molek. Jadi bab basuh najis ni kena ada titik air kena datang. Kita cerita bab basuh anggota wuduk, basuh ketika mandi wajib, kena ada jirim air, kena ada titik air, arti dia panggil basuh. Ada jirim, ada titik air. Adapun sapu tak ada air. Kita selam kedua tangan kita dalam kolah, kita angkat. Tak ada titik air. Kita pun sapu atas kepala, arti dia panggil sapu. Adapun ambil air cekok, siram, itu panggil basuh. Tak panggil sapu gitu sebab ada titik air. Cuma yang saya biasa peringat, sebab saya pernah tengok dalam satu video cara berwuduk bagi pesakit. Dia petunjuklah. Dan adalah pesakit tu, bukan pesakit sebenar lah, pelakon lah, tapi adalah. Dia hanya menggunakan air yang terlampau sedikit. Dia spray sikit atas muka tu, dia pun gosok. Setakat tu dia spray sekali je. Ingat baik, daripada atas sampai ke bawah, kanan kiri muka ni wajib kena basuh sekalian. Kalau di awal saja ada titik air, turun ke bawah tak ada titik air, tapi hanya basah, tapi titik air sudah tidak ada, maka dipanggil membasuh setengah muka, menyapu setengah muka. Tidak memada, wajib membasuh sekalian muka. Kena pastikan sekalian muka ni ada titik air. Mana kalau kita spray ni, kena spray acak kali. Kita banyak menggunakan spray. Dia menggunakan spray ni air tak banyak. Pada air tak banyak. Jadi masa kita spray basuh muka tu, biar spray tu berulang kali gitu. Biar ada air sentiasa. Pada ni. Dia payahnya muka lah, tangan tak payah. Sebab tangan ni kita boleh angkat, alihkan tangan pesakit daripada tubuh dia. Mudah je. Kepala, kaki lagi mudah. Kaki tu nak basuh dengan air pahit, boleh kaki pesakit tu, dia mudah. Payah ni di muka ni lah. Nak angkat, tak boleh angkat dah. Nak wuduk atas bantal, basuh bantal dia nanti, masuk air dalam telinga dia nanti. Tu payah tu. Muka tu payah. Jadi orang banyak menggunakan spray. Pastikan spray tu berulang kali. Nak pastikan sekalian muka tu ada jirim air, ada titik air, dipanggil membasuh sekalian muka. Tu membasuh, syarat kena ada air yang bertitik. Sekalian anggota wuduk yang dibasuh, muka, tangan dan kaki. Sapu lain. Sapu tidak ada air yang mengalir, cuma basah sahaja. Kemudian sapu kepala ni, sapulah macam mana pun. Janji sapu sekalian kepala. Cara mana nak sapu? Terpulang. Cuma dia ajar di sininya, seperti engkau basahkan kedua tanganmu, maka engkau pertemukan hujung jarimu yang kanan dengan yang kiri. Ni hujung jari yang kanan kiri. Seperti
Seperti engkau basuhkan dua tanganmu, kemudian engkau pertemukan hujung jari yang kanan dengan yang kiri, dan engkau taruhkan keduanya pada hadapan kepalamu. Kemudian engkau pun lalukan, lalu ni sampai ke tengkokmu, sampai ke belakang. Kemudian engkau kembalikan ke hadapan kepalamu 3 kali. Basuh tangan, pertemukan jari hujung ni, sapu ke belakang, tarik ke depan. Celup air pula, ni tarik ni, sapu ke belakang, tarik ke depan 3 kali. Daripada belakang ke depan, bukan depan ke belakang. Bukan depan ke belakang. Ada hadis. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim lah ke kedua-dua. Ada hadisnya menceritakan wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, dan menyapu oleh Nabi sallam akan kepalanya, fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Mana pun ni, daripada belakang ke hadapan, kemudian ke belakang. Ada hadis. Dan ada hadis yang lain pula riwayat Imam Bukhari Muslim juga, muttafaqun alaih. Dia mula daripada hadapan kepala, hatta zahaba bihima ila qafahu, sehingga memperlalukan Nabi dengan kedua-kedua tangan ila qafahu, kepada hujung tengkok Nabi SAW. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian dikembalikan pada tempat yang dimula sapu tu. Jadi ada hadis ke belakang naik ke depan, ada hadis daripada belakang ke depan kemudian kembali ke belakang. Itu 2 hadis. Kedua-dua tu hadis sahih Bukhari Muslim belaka. Jadi mazhab Syafi'i memilih hadis daripada depan ke belakang. Depan ke belakang, kemudian sunat tarik kembali ke hadapan. Kalau rambut tu panjang. Kalau rambut tu panjang. Kalau rambut tu pendek, ataupun kita kata dia botok contohnya, maka tidak disunatkan kita kembali balik. Mana setakat ke belakang sudah. Okay. Kalau rambut tu dak tebal. Kalau rambut tu tebal, walah ke belakang sampai ke hujung tengkok, sunat kembali balik ke hadapan. Dia gitu. Ini cara yang sempurna lah. Dan ada riwayat daripada belakang ke hadapan, kemudian kembali ke belakang semula. Itu dua-dua tu hadis Bukhari Muslim lah ke. Kemudian sapu kepala seumpama tu 3 kali. 3 kali. Yang mana berkaitan dengan sapu kepala dan juga sapu telinga, 3 kali itu adalah pandangan mazhab Syafi'i kita. Pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan jumhur mazhab yang lain, yang 3 kali hanyalah basuh sahaja. Basuh disunatkan 3 kali. Adapun sapu tidak disunatkan 3 kali. Sunat meniga adalah hak basuh. Adapun hak sapu tidak disunatkan meniga. Sebab kebanyakan hadis tidak menceritakan ketika Nabi sapu kepala, ketika Nabi sapu telinga, tidak diceritakan berkaitan dengan meniga. Nabi sahabat menceritakan Nabi basuh muka salasan, Nabi basuh tangan sampai ke siku salasan. Tapi wa masaha bi ra'sih, dan menyapu oleh Nabi akan kepala Nabi, tidak disebut dengan salasan, tidak sebut 3 kali dalam kebanyakan hadis. Tapi ada hadis beberapa riwayat, termasuk riwayat Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, menceritakan Nabi wa masaha bi ra'sihi salasan, dan menyapu oleh Nabi akan kepala Nabi salasan 3 kali. Maka hadis ni dipakai dalam mazhab Syafi'i kita, walaupun kebanyakan hadis tidak menceritakan Nabi sapu kepala 3 kali. Nabi basuh muka, sahabat cerita salasan 3 kali. Nabi basuh tangan sampai ke siku salasan 3 kali. Tetapi ketika Nabi sapu kepala, wa masaha bi ra'sih, menyapu oleh Nabi akan kepala Nabi, tidak disebut salasan, tak ada.
Sahabat tak cerita 3 kali. Itu dalam kebanyakan hadis. Itulah kebanyakan ulama sapu hanya sekali. Mana sapunya? Sapu kepala, sapu. Sapu telinga, sapu. Bila sebut kata sapu hanya sekali. Kalau meniga, dia sudah menjadi basah. Bila basah, tidak panggil sapu, sudah panggil membasuh. Itu bagi pandangan jumhur ulama lah. Tapi pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, sapu kepala sunat 3 kali, sapu telinga tu sunat, sapu kepala tu wajib, meratakan sapu kepala tu sunat, meniga sunat, sapu telinga sunat, meratakan sapu telinga zahir dan batin sunat, menyapu telinga zahir dan batin 3 kali sunat. Itu mazhab Syafi'i. Jadi sapu kepala sunat 3 kali, sapu telinga sunat 3 kali. Tapi jumhur kebanyakan ulama tidak disunatkan 3 kali. Sebab kalau bicara bab sapu ni sekali belaka. Orang sapu atas kasut muzah, kasut khuf, kasut muzah, kasut khuf, ganti daripada basuh kaki. Orang pergi Mekah dia tahulah. Pergi Mekah ni biasa dia beli kasut muzah tu, kasut khuf tu. Dia daripada kulit gitu. Daripada kulit. Orang tu waktu tidur malam, dia kata panas molek, tak sejuk kaki. Bila kaki tak sejuk, kuranglah sikit bangun nak kencing. Kalau kaki sejuk, orang tua ni kadang-kadang tidur sedap-sedap nak kencing, kena bangun kencing. Bila bangun kencing, kaki basah, kaki sejuk, nak tidur balik payah dah jadinya. Jadi dia pun pakai kasut muzah tu. Orang pergi Mekah biasa beli kasut muzah, kasut khuf, ganti basuh kaki. Ada syarat-syarat dia lah. Ketika sapu air atas kasut muzah sekali sahaja. Sebut sapu sekali lah, mana ada 3. Ketika kita bertayamum, kita sapu muka kita dengan debu, kita sapu tangan kita dengan debu 3 kali. Tidak ada 3 kali, sekali. Sebab sapu. Tu sapu dengan debu. Kita sapu dengan air. Apabila di anggota wuduk kita ni, muka ke, tangan ke, kaki ke, kepala tak sebutlah. Sebab kepala ni sikit pun tak apa dah, sudah memada sapu kepala. Apabila ada pembalut di muka ke, di tangan ke, di kaki ke, kita selain daripada kita wajib membasuh kawasan muka, kawasan tangan, kawasan kepala yang elok yang boleh kena air, kita wajib bertayamum pula. Dan kita wajib sapu air atas pembalut di muka, ataupun pembalut di tangan, ataupun pembalut di kaki. Wajib kita sapu air atas pembalut. Bila sapu air atas pembalut, sunat meniga sekali sahaja. Sebab bila sebut kata sapu sekali, tidak ada meniga. Tapi dalam mazhab Syafi'i kitanya, sapu kepala sama juga dengan sapu telinga, sunat 3 kali. Sunat 3 kali. Adapun basuh muka 3 kali, basuh tangan sampai ke siku 3 kali, basuh kaki sampai ke buku lari 3 kali, tu sepakat ulama tu. Itu wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam meniga tu. Cuma yang khilafnya ketika menyapu kepala dan menyapu telinga. Mazhab Syafi'i kita sunat 3 kali. Dan baca olehmu ketika sapu kepala ni, baca Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa azillani tahta zilli arshika yauma la zilla illa zilluk. Itu doa ketika kita menyapu kepala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin
warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.